adalah waktu ni penerokaan, exploration. So mereka ada pada fasa tentatif dan juga realistik. So macam mana kita sebagai kaunselor nak buat program untuk membantu mereka buat pemilihan kerjaya. Membuat pemilihan kerjaya lah. And then kamu refer dekat sini, okay, remaja 14 hingga 25 tahun, kita tengok kepada dia punya peringkat dia. So dari sudut pertumbuhan, dia sedang membina konsepkan diri yang realistik. So apa kerjaya yang bersesuaian yang difikirkan oleh mereka bersesuaian dengan konsepkan diri mereka tu. And then dalam aspek penerokaan, peringkat penerokaan ni, mereka lebih belajar tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada, okay, yang akan datang. And then pengukuhan memulakan dalam bidang pemilihan bidang. Okay, dah mula pemilihan bidang masa tu, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadinya dan yang seterusnya lah. Jadi kamu buat satu modul yang berkait dengan remaja 16 hingga 17 tahun tu dengan teori super, and then you buat apa program dia, apa modul dia. Okay. And then tengok kalau saya kata you all plan 3 hari 2 malam. So apa program-program yang mereka perlu lalui dan apa aktiviti-aktiviti dan juga apa nama aktiviti slot LDK yang bersesuaian dengan mereka untuk memenuhi keperluan dalam teori super ni. Faham? Maksudnya yang tahap tu sebelum semasa nak tengok progress program tu No, tahap macam ni tu. adalah yang you all kena follow untuk buat program itu. Kena tengok, okay, pertumbuhan, okay, sekarang dia tengah bina konsep sendiri. So apa program yang sesuai untuk konsep sendiri? Apa aktiviti yang sesuai untuk tingkatkan konsep sendiri? And then belajar tentang peluang-peluang. So apa program yang boleh untuk mereka mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang pekerjaan yang mereka minat. And then macam mana mereka nak mulakan dalam pemilihan bidang tersebut? Macam mana mereka nak buat keputusan? Kemahiran membuat keputusan dan sebagainya. Penting untuk seorang individu tu. Okay, and then apa modul yang boleh nampak supaya mereka yang dengan kerjaya mereka. And then apa kaitan dengan hobi? Something like macam tu. Contoh saya dah bagikan dekat, contoh modul saya dah berikan dekat dalam dalam e-learning kan. Okay, perkaitan antara you all punya modul perlu dikaitkan dengan teori yang you all pilih. Okay, so kalau misalnya kata saya tengok tak ada perkaitan antara teori dengan modul ataupun tiada penjelasan yang terperinci berkenaan dengan kenapa buat modul tu berkait berasaskan teori ni, kalau tak ada penjelasan pun kat situ markah akan kurang. Okay? Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Puan, Assalamualaikum. Salam. Boleh dengar? Untuk sesi kaunseling tu, dalam tu kena ada kena ada subjektif dengan objektif kan? Yang tu maksud dia macam mana tu? Ni you all guna SOAP kan? Dalam lab dah dijelaskan ke belum, Misha? Aisyah lab dengan siapa? Apa dia? Lab dengan siapa? Dengan Cikgu Radi. Rasanya adalah sentuh sikit hari tu, sepintas lalu je. Supposedly SOAP tu dijelaskan terperinci masa dalam lab. Okay, terima kasih. Okay. Lagi satu Puan. Ya. Saya nak tanya.
kan untuk individu tu perlu ada teknik kaunseling kerjaya dengan model kaunseling kerjaya kan? Ya, ya. Okey, jadi untuk model tu kita belum belajar lagi ke Puan? Belum lagi tapi nota dah upload dah kan? Sudah upload belum nota? Dah. Jadi nanti So apa-apa you boleh baca saya dulu. rujuk tu je lah. Rujuk dulu sebab saya dah jelaskan on yang stage umum tersebut. Okay, so dia tak jauh beza sebenarnya. Cuma kamu kena faham konsep dalam model tu. Okey, baik Puan. Terima kasih. Okay. Ada lagi nak tanya? Tak ada? Alright. Sure ni? Okay. Last Puan, last. Group punya tu penulisan ilmiah kan Puan? Bukan macam proposal ke apa kan? Dia penulisan ilmiah. Okay. Tapi untuk dalam penulisan aktiviti dan modul tu lebih kurang macam proposal. Cuma dia lebih ilmiah daripada proposal. Okay, macam maksudnya you kena ada falsafah dia yang berkaitan dengan teori. Memanglah ni adalah penulisan ilmiah lah. Kena ada rujukan. You dapat sumber daripada mana. Okay, rujukan yang banyak dan juga sumber yang banyak saya yang untuk kalau misalnya kata you just menceceh je macam just bercerita tanpa nampak rujukan yang kamu buat. So rasanya macam tak menepati lah. Okay, so seeloknya cari rujukan and then support. Buat macam penulisan ilmiah, penulisan akademik. Sebab you all dah buat dalam kelas budaya semester lepas, which is group assignment quite okay, very good juga. So you all boleh teruskan untuk semester ni untuk kaunseling kerjaya. Okay. Okay, siapa nak tanya tadi? Puan, nak tanya. Untuk assignment group tu, kalau dalam kita punya perancangan kerjaya tu ada 2 modul boleh je kan? Bergantung kepada teori apa yang nak guna, bergantung kepada sasaran kamu. 2 modul Jadi mengambil masa 3 hari ataupun 2 hari program untuk modul. So basically dia akan biasanya lebih daripada 5 modul yang perlu dibina. Okay, baik Puan. Okay. Faham ya? Sebab kalau 2 saja means that awak just buat program separuh hari. So program separuh hari dalam banyak-banyak teori pun tak mampu nak menepati dalam sesebuah teori. Okay? Lagilah kalau misalnya kata kamu guna Holland, Super, lagi memerlukan sebenarnya banyak modul untuk di Super, Holland, Chromebox. So banyak jugalah modul yang perlukan. Tapi basically try to do for 3 days, 1 night ni program. Okay? Okay Fatia? Okay Puan. Right. So ada lagi yang tanya? Aisyah ke tadi yang berebut dengan Fahmi? Tidaklah berebut. Maaf Puan, saya ada kebingungan sedikit lagi. Untuk buat sesi kerjaya ni, dia kena buat dalam makmal kah atau di luar daripada makmal? Atau kena ada? Luar, atau macam mana Puan? luar pun tak apa.
Keluar apa tak apa, not necessary. Kalau nak masuk makmal boleh je, tak ada masalah, very good. Sebab klien dapat tempat yang agak kondusif. Saya tak syaratkan. Jadinya terserah kepada kamu untuk mencari tempat yang kondusif untuk klien. Waktu sesi ni pun dia ada limit ke kan standard 30 hingga 45 Standard minit. sesi 45 hingga sejam. Sebab individu Puan, kan. terima kasih. Okay. Alright. So kita tengok pada konsep utama teori super ni ya. Okay. Life Rainbow ni dia adalah perkaitan antara perkembangan hidup dan kerjaya manusia. Okay. Maksudnya kalau misalnya kata daripada kecil macam mana dia membesar, jadi remaja, apa jadi seorang remaja, career, apa fokus mereka, and then establish 25 hingga 24 tahun, maintenance, berjaya, dan decline, jadi tua, and seterusnya. Ada faktor-faktor daripada psychological and biological. Kamu sendiri ada personal development, personal determinants untuk fit dengan kerjaya yang kamu pilih. Okay, for example kalau misalnya kata kamu memilih untuk menjadi seorang counselor. So apa personal determinants-nya yang perlu ada? Okay, kamu perlu menjadi orang yang boleh dipercayai. It's not something like tingkah laku, situation determinant, historical, situation determinant ni kena tengok situasi semasa sekarang ni. For example bidang kimia, pharmaceutical, kerjaya dalam bidang kesihatan sekarang ni memang keperluan sangat mendadak. Jadi peluang ke arah bidang-bidang yang berkait dengan tiga perkara tadi tu memang jadi tumpuan utama and banyak peluang di situ. Okay, berbanding kerja sebagai seorang pekerja guru, pensyarah. So waktu ni kita just remain sahaja dengan tenaga yang ada. And chemical, biological, vaksin ataupun kajian berkenaan dengan COVID. Okay, itu contoh. And then macam dari segi sosioekonomik sekarang ni kita banyak berfokus kepada sosioekonomik dalaman. Okay, perkembangan ekonomi dalaman. Berbanding kita tak banyak sangat attach dengan luar negara. Tapi memang ada lah. And then environmental determinants, okay, labour market and then employment practices. Okay, apa keperluan dalam environment yang menawarkan something kepada individu-individu yang mencari kerja. Okay, so andaian konsep perkembangan peringkat konsep diri dan kerjaya ni, okay, jika tidak berjalan lancar, maka individu dijangkakan menghadapi kesukaran untuk menentukan proses pemilihan kerjaya pada peringkat seterusnya yang pada akhirnya sukar memperolehi kepuasan kerja. Okay, and then yang kedua, jika berlaku dengan cemerlang, individu mengalami proses kematangan yang lebih baik dan mudah membuat keputusan kerja yang bersesuaian. Okay, in these 2 points,
saya nak kamu lihat video ni dulu. The one commodity that is most valuable on this earth is time. Time to love, time to live. From the moment the human body is born, it begins dying. It's Tony Robbins. Listen, I'm reaching out to you right now because I'm mad. I've always had friends who are, and I can see a lot of them in the most successful careers, successful jobs, partners, whatever it was. But I saw a sense of lack of fulfillment, and I've always been an observer. I've always had friends who are old, and I can see a lot of them in the most successful careers, jobs, partners, whatever it was. But I saw a sense of lack of fulfillment, and I've always been an observer. I'm 5 years old, 7 years old. That's life I want. And after the advice I give to you today, fast forward where you are, look at yourself in 10, 15, 20 years' time, and ask yourself the question, is that where I want to be? You're in a company, look at the person who's ask yourself, is that where I want to be? You're in a startup, look at where other startups have got to in similar roles, so is that where I want to be? The answer is no. Then you need to find up. And for me, the answer at that time, from observing, no. The path that my parents or society, university I went to, for the carving out, it didn't look like the path. So I was almost kind of path. We're just surrounded by the same thing. How often do you bump into a monk? You know, it just doesn't happen. You don't have, no one has a dinner party and goes, oh yeah, we just invited the monk, you know, from town, like the local monk. Like no one ever does that. And so we meet people who are just like us most of the time. And we talk about this in business all the time. If you want to be a billionaire, spend time with billionaires. Startup, spend time, you know, that's the common rhetoric that we hear
But what if you want to find purpose and master the mind? No one better. So for me, the first step is just opening yourself up to new experiences. No one. Most of us can't see ourselves in people, so then we try and fit ourselves into the boxes that we do. And I mean, there's this beautiful quote that I've been saying it forever, which I wrote today. So it's by a philosopher writing it. He said that today, I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. Love that very much. It's so powerful. I'm not what I think I am. I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. So we live in this perception of ourselves. My identity is made by what my parents think I should be. My identity is made up by what my college or university thinks I should achieve. While you're living in that bubble and that echo chamber, getting to what you really want to do is impossible. That just doesn't fit. And I think so many people feel that way today. They don't fit into the current education system. They don't fit with the 3 or 4 or 5 careers that you're taught exist. So that process of self-excavation and actualization first requires being exposed. You can't be what you can't see. If I never saw a monk, I would never want to. If I never meet a billionaire, I wouldn't want to. I don't know what that feels like. I don't know what it looks like. I don't know what it takes. And I think that's the biggest challenge of our society, that we're not exposed. What are the great challenges? Okay, so itu salah satu yang Jay Shetty share dengan dengan pengikut dia lah berkenaan dengan bila kita nak jadi sesuatu, and then apa yang perlu kita buat. Okay, so itu menyentuh berkenaan dengan macam mana untuk mencari masa depan yang kata lebih berjalan lancar ataupun tidak. Okay, macam dalam usia saya macam ni, saya ada kenal dengan ramai orang yang mungkin sebaya dengan saya, yang lebih tua daripada saya, which is kita boleh nampak dia punya career development. Okay, ada sesetengah orang dia keluar dalam keadaan umur dia muda and then terus dapat pekerjaan. Okay, ada pula orang yang dia keluar tapi dia cari kerja tak sesuai, cari kerja lagi tak sesuai, cari kerja lagi tak sesuai, and then sampai satu tahap barulah dia rasa dia dapat kerja yang sesuai and then dia kekal dekat situ. Mungkin umur dia dah 35 tahun baru dia dapat the right kerjaya yang sesuai untuk dia. Okay, ada orang umur 35 tahun tu dah naik pangkat dalam kerjaya dia sendiri. Okay, ada orang ada orang dia dari segi family dia dah berkahwin awal umur 24 hingga 30 tahun. Ada orang pula 35 hingga 40 tahun baru nak kahwin. Okay, ada juga orang yang kata mereka bekerja daripada umur 22 sampai 24 tahun dah beli rumah. Okay, ada orang umur 40 tahun pun belum beli rumah lagi. Okay, itu yang maksud Jay Shetty tadi bila dia kata do it with your own pace. Okay, kita tak boleh nak tengok orang sangat. Kita just boleh nak tengok untuk kita cuba perbaiki hidup kita. But kita tak boleh nak bandingkan sangat kehidupan kita dengan orang lain. Okay, contoh macam contoh sejarah hidup saya dengan kamu. Okay, pada usia 22 tahun saya dah jadi seorang kaunselor di guru bimbingan kaunseling sepenuh masa di SPPI Sabak Penang. Okay, itu saya. So masa tu dah ada career and then dah bekerja dengan government, start daripada tu tahun 2003 dah start dengan bekerja dengan government sehinggalah sekarang. Okay, saya jumpa career path saya and then
rezeki saya immediately terus dapat kerja, and then after 2 years beli kereta, so after another 3 years beli rumah, and then within 5 tahun yang pertama, after 2 tahun bekerja, beli kereta, berkahwin, and then after that and so on lah kan. So it different dengan mungkin mungkin different dengan kamu, mungkin different dengan satu batch saya yang lain, okay? Lain, perkembangan kita lain, perkembangan kerjaya kita berbeza-beza. Yeah, that's why kata dalam perkembangan seseorang individu, you have your own pace. Tetapi kalau misal kata you all sendiri tak prepare dan juga tiada perancangan dalam hidup kamu dan juga kerjaya kamu, dia akan jadi lebih teruk daripada kita prepare tapi kita tak capai. At least kita tahu apa yang kita nak capai. But kalau you all tak ada benda yang nak dicapai, yang itu akan jadi masalah yang berpanjangan dalam hidup kamu. Just remember, you all semua sekarang ni dalam lingkungan umur 22, 23 tahun kan, 21, 22, 23. Okay. So setiap orang mesti ada angan-angan untuk dapat kerjaya yang bersesuaian dengan ijazah dan kelulusan yang kamu ada. And then saya pasti you all ada impian untuk dapatkan kerjaya yang stabil, okay, di private sector ataupun di government sector. And then I'm sure that you pun ada keinginan untuk berkahwin, untuk settle down dengan family. And then for sure you all nak beli kereta, and then nak ada rumah sendiri, ada aset sendiri. And semua perkara tu, okay, takkan boleh berlaku kalau misalnya kata kamu tak ada matlamat kamu. Okay. So bolehlah tetapkan matlamat tu bermula sekarang. Okay, sekejap Alright, nanti kalau misalnya kata ada masa, you all boleh tengok yang Jay Shetty punya channel. Okay, quite membantu dan juga inspiring lah. Okay, so kita teruskan. Okay, teori ni melihat juga kepada apa yang ada dalam diri kamu. Okay, apa yang perlu untuk kamu capai, apa yang perlu ada dalam personality kamu, apa pencapaian yang perlu kamu ada, and apa employment practice yang perlu kamu tahu. Okay, so ini antara perkara-perkaranya. Okay, so kalau misalnya kata you nak kenal siapa diri kamu, and then you nak kenal apa career kamu, you buat exercise ni, which is you jawab pada setiap persoalan yang ada kat sini. Okay, kita start dengan personality. Okay, apa kamu punya needs? Apa kamu punya value? Ini you all dah buat dah masa aktiviti hari tu. Tapi yang ini dia jadi lebih mendalam sedikit sebab dia ada tambahan beberapa elemen. Okay. So kita tengok apa keperluan kamu, apa values kamu, aptitude, intelligence kamu, interest, special aptitudes kamu. Okay, contoh needs contoh needs. Kalau misalnya kata kamu anak sulung, daripada adik-beradik yang ramai 5, 6, 7. We can imagine that you have your own responsibility towards your parents and your siblings, okay, and other sisters, brothers. So means that bila kamu belajar, for sure you aim for the highest highest rate of career and salary. Okay, sebab nak bantu family ni, nak bantu parent. Okay, itu mungkin keperluan yang ada pada diri kamu. So, cuba untuk capai matlamat kerjaya yang lebih stabil dan juga lebih memberi jaminan. Okay, jaminan dari segi masa depan. Okay, values. Okay, apa nilai yang kamu pegang? Okay,
And then interest. Apa interest kamu berkait dengan kerjaya ataupun interest kamu yang mungkin boleh boost up dalam kerjaya kamu. Jadi cepat naik pangkat dan sebagainya. And so on lah, dan tengok pada yang lain juga. Okay, and then achievement. Dalam development stage, role self-concept. Role self-concept and then development stage. Okay. So dalam development stage ni apa yang kamu nak target dan apa kamu nak capai. Okay, role self-concept. Yang ini kena tengok bersesuaian dengan kerjaya yang kamu pilih. Okay, and then employment practice kita tengok kepada social policy, tengok community, school, family, peer groups, the economy, society and labour market. Okay. Model Ashway perkembangan kerjaya ini adalah model Ashway cuba menjelaskan bagaimana hubung kait antara biografi dan juga geografi. Personality dan sosioekonomi mempengaruhi perkembangan kerjaya seseorang individu. Okay. So, perkembangan kerjaya kita tahu dia adalah proses sepanjang hayat untuk perkembangan hidup manusia, and then konsep pendiri dipengaruhi oleh faktor psikologi, iaitu bagaimana individu itu memilih dan mengadaptasi sesuatu pilihan. Okay. Contoh macam faktor psikologi kamu sekarang. Kamu tahun 2, ada mungkin yang tak minat dengan kaunseling. Okay, so macam mana kamu nak adapt dengan situasi sekarang ni, which is you memang dah ada dalam bidang kaunseling. Okay. And then faktor sosioekonomi, pilihan peribadi berdasarkan situasi sosioekonomi semasa yang mempengaruhi hidup dan kerjayanya. Okay. Alright, kekuatan teori. Teori yang komprehensif dan berjaya menjelaskan gagasan-gagasan dalam teorinya secara teliti dan jelas dan nyata. Okay. Sebab tu orang banyak gunakan super dalam dia punya dalam sesi counselling ataupun research. Super banyak digunakan sebab base teori dia very strong, okay, which is dia membincangkan mengenai every single thing yang diambil kira untuk buat pemilihan kerjaya. Okay. So and then satu lagi dia memantikkan konsep pendiri dan kaitannya dengan kematangan kerjaya. Alright. Aplikasi teori Career Development Inventory CDI atau inventory perkembangan kerjaya dalam proses kaunseling kerjaya. Okay. Alright, ni adalah rumusan kepada teori ini. Okay, manusia itu berbeza dari segi kebolehan, minat, personality. Macam tu juga dengan pekerjaan yang memerlukan ciri-ciri tertentu dan kebolehan, minat dan trait personality. Okay, so setiap daripada kamu berbeza. Mungkin kita berada dalam satu bidang yang sama tetapi tak semestinya kita akan end up dengan kerjaya yang sama. Okay. Macam contoh macam batch saya. Okay, batch saya mungkin berbeza lah dengan you all. Kita orang ni adalah batch pendidikan. Okay, dalam degree saya adalah ijazah sarjana muda ataupun bachelor pendidikan dalam kurungan bimbingan dan kaunseling. So basically masa batch saya dan batch-batch yang selepas daripada tu, sebelum isu pendidikan guru ni dah penuh, okay, sebelum isu tersebut berlaku, so batch saya, senior-senior and junior-junior yang terdekat tu kesemuanya end up dengan bidang yang sama, iaitu bidang perguruan. Tapi maksudnya tak semua. Ada juga yang memilih untuk sambung belajar, ada juga yang memilih untuk pergi ke mana-mana institusi lain. Tapi tak banyak, okay, tak ramai. So dalam batch kami memang kebanyakannya kekal dengan sebagai seorang guru. And then adalah beberapa yang macam saya terkeluar daripada bidang pendidikan dan sebagainya. Okay. So tengok juga, tapi beza dengan you all sebab you all adalah counselling yang bukan dengan pendidikan. Jadi you all boleh pergi ke mana-mana sahaja organisasi yang memang nakkan pure counselling untuk kerjaya ni lah.
Okey, proses perkembangan kerjaya sebenarnya adalah proses pembentukan dan pelaksanaan konsep kendiri. Okey, so daripada kamu tingkatan 1 sampailah sekarang, sebenarnya konsep kendiri kamu ni adalah terhasil daripada apa yang kamu nak jadi, siapa yang kamu nak jadi. Okey? Alright, konsep kendiri ialah satu proses kompromi antara barisan kecerdasan, penampilan fizikal, peluang, pemerhatian dan memainkan pelbagai peranan penilaian tindakan yang dipersetujui oleh ketua dan rakan sejawat. Okay. So kat sini juga mereka melihat kepada kepuasan kerjaya dan kepuasan hidup tu bergantung sejauh mana kamu memperolehi jalan keluar yang cukup untuk memenuhi kebolehan kamu, minat kamu, trait-trait personality dan juga nilai. Okay. So setakat itu yang super. So ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan super ni? It's very interesting teori kalau misalnya kata kamu nak gunakan teori ni. Okay guys, ada apa-apa nak tanya? Ke tidur? Ngantuk hari ni? It's Tony Robbins. It's a basic question these days. Where I go, literally. My parents had a maths tutor. I was pretty good at numbers, and I'd have this tutor, and he'd tell me that. He goes, "Are you struggling with the next question? You always worry about what your parents think." And that really stayed in my head. I was just like, wow, so as long as I'm trapped by what my parents think, I can actually never find the answers to real questions of life. Most of us just throw ourselves into questioning. Probably you went to normal school and kind of put stuff in us rather than take stuff out of us. You know, you were told at school that you weren't very good, you weren't good at English, now you have a New York Times bestseller, right? Like no one noticed that potential, right? No one noticed that, oh, Lewis, and you're not the only one, there's so many people. The modern schooling system didn't extrapolate your self-actualization element, but from maths, English, science, and science. So the point is that you're trying to get to such a strong foundation that when you interact with the world, going in the sense of strength, fuel, energy, rather than going into the world and going, oh my God, where am I? So far removed from their own understanding of themselves that they were either lost living a life they didn't want to, lost living up to someone else's expectations, or lost becoming someone to impress someone else. You have a crazy dream or a crazy goal. I want you to write out in the comment section, what is your crazy dream? The thing that keeps you up at night, it's the real dream. Chase it. And to chase that dream, find that dream, to make that dream a reality, you need a strategy, right? A dream without a plan is just a wish. Tony Robbins said that. Right? A dream without a plan is just a wish. You can't be what you can't see. If I never saw a monk, I would never want to. If I never meet a billionaire, I wouldn't want to. I wouldn't know what that feels like. I don't know what it looks like. I don't know what it takes. What am I good at? What do I love? What does the world need? Those four help you unlock your passion. I often say to people, your passion is for others. Passion makes you happy. But when you use your passion to make a difference in someone else's life, that's a service. That's a service. My goal has never been financially or materially oriented. I see that stuff as a byproduct of doing what I genuinely that's what.
my focus is entertainment truly has education value. Now, I think we all learn best. We're all pushed into a classroom and told we have a class. We're all not listening. Start at a place. You have self-awareness, self-actualization. You have figured out what works for you, what your strengths are. So I think it starts even at a physical level. You want to get physical health coach. Know that different bodies, different foods, you don't all need the same thing. Me and you with different body types can't do the same workout. Our bodies have different tolerances, different things. Self-awareness is level. We know our limits, we know what we can do, we know what we can't do, we know what a challenge. On a mental level, what's self-awareness? The rocket equation is a beautiful thing. If an astronaut launches through space, I learned 21 years as an astronaut. The more you know, the less knowing what type of people I like. I think who helps me grow and train. I believe that answers come from within, not asking the right question. I think we're always looking for the right answer, not the right question. The biggest companies that we respect today, the biggest organizations, all came from trying to answer a question. They all came from trying to solve a problem or a question that we were able to identify. So my work comes from a very simple study that I read that said the most successful people in the world choose education over it. The most unsuccessful people in the world choose education. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25, found work immediately. I know people who never went to university, 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money. So they took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16, changed their mind at 26. Children, but are single. Married, but have had to wait 8 to 10. I know people in relationships love someone else. Each other, not together. My point is, life, our time, our clock. Hey, look at some of your friends, think that they're ahead of you. Some of them feel behind. They have their own time and clock. So, at age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara at 39. Jack Ma started Alibaba. Freeman got his big break at 52. Pharrell only got his break after 40 years old. It was started by Richard Branson. Getting your degree after 25. Cheap. Not being married at 30. Still happy. Starting a family after 35. Still possible. Buying a house after 40. Great. Don't let anyone rush you. As Einstein said, not everything that counts. Not everything that's counted. And this is the most important thing. I want you to be able to create purposeful, fulfilling lives for yourself. But in a different life of that. Priority on the
stressed out, just take stress. You're stressed out, just go to get a massage. You're stressed out, just relax, watch Netflix and chill. But what that's doing is classifying the state in that hour, 2 hours, and you're going to the root of it, right? Manage any stuff. When you go to the root, take longer, will last longer. Always go to the root. Cut down the root of that. Let it grow and kind of push. Not gonna happen. Get a big axe. They just actually my current intention, everything I can do today, that intention, which is a beautiful little plant that's growing, gets going around my pyramid. That's all. The problem is, sometimes you let it grow so much, it looks like the plant. You don't believe it. I've always had friends who are old, and I can see a lot of them in the most awful careers, whatever it was. Fast forward where you are, look at yourself in 10, 15, 20 years time and ask yourself the question, is that where I want to be? It's Thomas Edison who says, when you feel you've exhausted every option, remember you haven't. Judge a fish by its ability to climb a tree. All life. And too many of us are fish trying to climb a tree. It's a monkey. Wow, it's swim. Many of us are lions. Not anything. Okay guys, macam yang dikata tadi kan. Okay. Kita akan buat ikan tu akan fikir dia stupid. Okay. Kita buat pada sesuatu yang bukan kemampuan kita. Okay. So you try to find out yourself. Okay. Apa kemampuan kamu dan kamu boleh buat. Kalau silap. Okay. So kalau tak ada saya nak explain berkenaan midterm kita dalam tempoh sejam. 40 soalan, kita ada 40 soalan, 30 multiple choice and then 10 soalan betul salah. Jadi saya harap you all prepare. Okay? Sebab kat situ ada 20 markah. Jadi kalau misal kata you jawab main-main, kesan tu sangat besar. 20 markah tu sangat besar tu sebenarnya. Okay? Sebab dengan 20 markah tu, kalau kamu dapat at least 15 ataupun 18
kemungkinan besar mudah untuk dapat A. Tapi kalau misalnya dalam 20 markah kamu dapat bawah daripada 10, agak sukar nanti. Sebab untuk assignment lain and final masa jawab nanti. Okay, so insyaAllah kita akan bagi test pada minggu ke-9. Okay, iaitu 2 minggu selepas naik cuti. Alright, topik saya untuk topik saya saya akan bincang balik dengan Cikgu Radhi macam mana. Okay, so untuk yang lain permasalahan, okay. Nampaknya kat sini Cikgu Radhi pun dah letakkan banyak juga nota yang kamu boleh baca dulu. Okay. So untuk hari ni saya nak lepaskan awal you all, tapi saya nak you all gunakan masa sejam ni untuk you all buat untuk you all buat assignment kumpulan. Okay, sebab tadi saya dah terangkan macam mana nak buat. Saya rasa you all masih lagi fresh dan masih lagi dalam keadaan yang faham macam mana nak buat. Jadi terus buat dan terus discuss dengan kawan-kawan untuk buat. Sebab tak nanti saya akan dengar soalan yang sama daripada kamu. After 2 minggu nanti kamu akan tanya benda yang sama. Okay, so since right now you dah faham nak buat, so then saya bagi masa kamu 1 jam ni untuk discuss terus dalam group. Okay, guys, boleh? Boleh Puan. Okay, so mana-mana yang dah scan, Boleh Puan. okay, mana-mana yang dah scan, kamu boleh left meeting. So mana-mana yang tak scan lagi, so you all boleh scan lah. Hari ni kehadiran tak begitu. Kehadiran 48 orang hari ni. Okay, still tak penuh. Alright, so you all boleh, kalau tak ada apa-apa nak tanya, then you all boleh left meeting after scan. Okay. Terima kasih Puan. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.